di negeri Sabah. Satu, itu yang pertama. Syekh Nuruddin pernah datang ke Sabah. Syekh Nuruddin pernah datang ke Masjid Bandaraya, Masjid Negeri, dan beberapa surau yang diuruskan oleh sahabat-sahabat kita di sana. Kehadiran kalau kita tengok di Masjid Bandaraya, sepatutnya kalau ulama yang datang kena ribuan orang duduk, tetapi kita tengok dalam 200 ke 300 orang. Itu di Bandaraya, di kawasan bandar. So sedikit. Dan kawasan-kawasan pedalaman, tuan-tuan dirahmati Allah, memang lumpur. Anda ingat kalau sempat tengok gambar tadi, boleh kita tengok gambar-gambar tentang Sabah. Dan pendakwa Kristian, orang sebut sebagai kristianisasi. Semalam saya dialog dengan mahasiswa kata ada di kalangan mahasiswa menyebut ia sebagai retorik saja, hanya omongan orang-orang politik, dia kata, mengatakan bahawa kristianisasi ini wujud. Jadi saya tunjuklah gambar dengan mahasiswa, sebab mahasiswa hari ini pun kita tengok mahasiswa hari ini mengalami serangan pemikiran. Pemikiran ini maknanya berbagai pihak serang mahasiswa. Bila diumumkan PT-PT yang percuma, mahasiswa ada yang setuju, mahasiswa sebelah sini tak setuju. Dia kata fatwa mengatakan hukum bayar hutang wajib. Memang pun bayar hutang wajib. Kalau tuan ini berhutang di bank rakyat offer tuan percuma. Tuan nak atau tidak? Kita naklah. Saya nak juga. Itu serangan kepada mahasiswa, serangan ideologi, serangan pemikiran kepada mereka. Sehingga semalam saya beritahu seorang sahabat saya duduk di kementerian, duduk dalam kementerian. Tuan-tuan, saya bukan berceramah politik ni, minta maaf, saya tidak berceramah politik. Saya sebut kepada sahabat saya ini, sekiranya berlaku election, semua mahasiswa ini, saya kira IPTA ataupun IPTS akan dikerahkan, dipanggil sebagai gelombang belia, gelombang biru. Satu universiti, satu kolej itu diperuntukkan RM8,000. Ini dahsyatlah gerakan ini. Maknanya dia menggunakan kuasanya untuk mengekalkan kuasa. Saya nak sebut kepada tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang malapetaka akan berlaku. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita semua. Nabi SAW memikirkan masalah umat ini ribuan tahun akan datang, 1500 tahun yang lalu, sehingga Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, ummati as-salat, menyatakan kebimbangan kepada umat. Kita pula hari ini mesti ada kebimbangan 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mesti ada kebimbangan itu. Mesti menyatakan generasi akan datang apa nak jadi. Masa kita tengok di dewan sebelah ni, anak hadir masa tu, dia Syekh Samir Syaqqa dengan Ustaz Nazmin tu. Masa tu saya hadir, selepas kuliah di section 24 saya hadir. So, tengok keadaan di Syria. Tuan-tuan lihat, ini sebagai muhasabah kepada kita. Syria itu hari berlakunya penguasa, misalnya kita tengok polis digunakan selama setahun itu. Ahmad Bashar menggunakan polis ini, dia bagi hal-hal dia bagi perempuan, dia bagi arak dan sebagainya untuk keraskan hatinya sehingga tidak ada peri kemanusiaan. Memukul orang awam di tengah jalan, merogol wanita-wanita di tengah jalan. Ini berlaku di Syria. Ini memang berlaku. Sehingga kita tengok disembah gambarnya dan sebagainya. Serpihan itu di Malaysia sudah berlaku hari ini. Tuan-tuan perasan atau tidak? Dia berkuasa 10 tahun, 20 tahun lagi akan jadi macam Syria. Akan menjadi macam Syria. Tuan-tuan setuju atau tidak? Ini ulama-ulama tengok. Ulama-ulama kaji. Tuan tengok, boleh tengok dalam YouTube himpunan bersih baru ini, bagaimana akhlak polis. Kita tengok, Masya Allah, tidak menampakkan akhlak seorang Muslim. Menendang manusia macam menendang anjing, sepak terajang, tumbuk dan sebagainya. Tuan-tuan boleh nampak. Sama ada ianya apapun alasannya, dia kata dia turun himpunan dan sebagainya, itu bukan alasan untuk dia terajang sepak umat Islam yang hadir.
Nampak tak? 10 tahun, 20 tahun akan datang, jika ini masih berlaku, tuan-tuan, semua kita bertanggungjawab. Ini bukan saya bicara politik ni, sebab saya pendakwa di Sabah. Nak sebut ke